Surah ke-17, nama surah Al-Isra, bilangan ayat 111. Tertib turun ke-50, bilangan paragrafnya ada 10. Mesej utama, 1. Setelah seruan supaya beriman kepada Al-Quran disampaikan, pemimpin Quraisy berusaha membantu istifzaz minal ard. Saya mau tulis ni, mana tadi cari-cari, ini perkataan baru. Membantu, boleh jadi kita pun tak biasa dengar. Membantu ni maknanya mencabut sesuatu sampai ke akar umbinya, sampai tidak ada harapan lagi dia boleh tumbuh, boleh hidup. Mana membasmi lah, basmi, penghapusan secara mutlak, secara menyeluruh. Itu makna membantu Nabi SAW dan pengikut-pengikutnya dari bumi Mekah. Itu orang kafir nak buat apa? Inilah orang kata penghapusan etnik. Dia nak hapuskan semua sekali orang Islam dari bumi Mekah. Itu istifzaz minal ard. Yang mana perkataan ni hanya ada di dalam surah ni saja, dalam beberapa bentuk, tapi ada di sini saja. Maknanya ini kata kunci yang sangat penting. Sangat penting. Kadang-kadang manusia bila dia berkuasa, dia sampai begitu boleh buat kepada orang lain, sehingga dia merasa orang lain tidak berhak duduk di atas bumi itu. Semua bangsa dia saja yang berhak berada di situ. Atau orang yang mengikut agamanya saja, sefahamannya dengannya saja yang boleh tinggal di situ. Sampai begitu manusia ni kadang-kadang. Patutlah Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan manusia itu. Tak ubah seperti Fir'aun, tindakan Fir'aun terhadap Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya dahulu. Tetapi Allah sebaliknya membantu, yakni mencabut dengan akar-akar mereka. Mereka tu yang lenyap, yang hilang. Yang kedua, berita gembira akan menguasai Mekah dan Baitul Maqdis. Dalam surah ni sudah ada isyarat-isyarat bahawa umat Islam bukan sahaja akan menguasai Mekah, padahal ketika itu jauh lagi, duduk di Mekah lagi. Lepas tu buat negeri. Lepas tu pergi menguasai Mekah. Bukan menguasai Mekah saja, Baitul Maqdis juga akan dikuasai oleh umat Islam. Baik, kita ada 10 paragraf di sini. Paragraf yang pertama ayat 1 hingga 10, berita gembira kepada umat Islam akan berjaya menguasai Mekah dan Baitul Maqdis, dan juga sejarah jatuh bangun Bani Israel. Itulah subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, ila al-masjidil aqsa. Layla subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Itu isyarat kepada Masjidil Aqsa pun akan dikuasai juga. Dan itulah yang kita dapat juga dalam malam Mi'raj, peristiwa malam Mi'raj, Isra' Mi'raj. Daripada Mekah dia lalu ke Madinah. Dan Jibril sudah isyarat kepada Rasulullah, ini tempat kamu akan berhijrah. Dan seterusnya pergi ke Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis baru naik ke langit. Ini semua mengisyaratkan kepada kekuasaan Islam akan datang pada masa itulah. Paragraf 2 ayat 11 hingga 22. Maksud ujian di dunia, tujuan risalah, yakni kerasulan dan akhirat. Kenapa Tuhan uji kita? Apa maksud di sebaliknya, hikmahnya, falsafahnya apa? Paragraf yang ketiga ayat 23 hingga 39, prinsip-prinsip asas negara Islam. Itulah yang kita sebut tadi, 10 tadi. Perkara asas. Jika ada itu yang diperjuangkan dan dibela, dipertahankan, maka akan jadi sebuah negara contoh, sebuah negara yang terbaik. Paragraf yang keempat ayat 40 hingga 60, jawapan kepada kritikan musyrikin Mekah terhadap akidah tauhid, kerasulan dan Al-Quran. Paragraf 5 ayat 61 hingga 70, tipu daya iblis, kemuliaan dan penghormatan yang diberikan kepada anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Dalam surah ni. Paragraf yang ke-6 ayat 71 hingga 77, berita gembira tentang kegagalan perancangan mengusir Nabi dari bumi Mekah. Paragraf yang ke-7 ayat 78 hingga 82, berita gembira tentang terhapus kebatilan hasil perhubungan dengan Allah. Paragraf yang ke-8 ayat 83 hingga 100, menuntut mukjizat hissi,
setelah adanya mukjizat Al-Quran yang hidup adalah salah. Tak sepatutnya kita nak lagi mukjizat hissi ni, mukjizat yang boleh dikesan dengan panca indera. Seperti yang berlaku kepada Nabi-Nabi dulu. Semua mukjizat tu tidak diperlu dah. Dengan adanya Quran ni lebih daripada cukup dah. Tak perlu dah kalau nak minta mukjizat-mukjizat itu. Paragraf yang ke-9 ayat 101 hingga 104, sikap pemimpin kafir Quraisy dan Firaun sama dari segi berusaha mengusir pihak lawannya, menghapuskan pihak lawan, sama dengan puak-puak Firaun. Paragraf yang ke-10 ayat 105 hingga 111, arahan supaya menjaga hak-hak Al-Quran dan akidah tauhid yang bersih di samping berdoa, bertahmid dan bertahlil. Zaman diturunkan nama kedua bagi surah Bani Israel ialah surah Al-Isra. Maksud Isra ialah perjalanan di waktu malam yang telah berlaku bermula dari Kaabah hingga ke Baitul Maqdis, kemudian pulang dari sana ke Kaabah kembali. Surah ini besar kemungkinan diturunkan ketika berlaku Isra dan Mi'raj kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 kenabian. Isra Mi'raj ini satu contoh kepada pemimpin negara bahawa sebelum nak memerintah, dia kena ada pengalaman luar, kena tengok kerajaan asing, kerajaan lain, negara lain. Itulah yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi kita. Tengok kerajaan Allah yang begitu luas. Lepas tu tengok, belajarlah daripada sana. Mari nak buat macam mana di sini. Itu maksudnya. Dan itu isyarat kepada Nabi SAW akan ada medan dia, akan ada tempat, negara untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Di mana sekalian alam ni semuanya berjalan hukum Allah berlaku. Kenapa kita dalam dunia ni nak menjalankan hukum lain? Bagaimana Allah SWT mengaturkan kerajaan dia sehingga berjalan dengan tenang, biasa, kita tidak nampak apa-apa kekurangan. Itu hikmatnya. Di sebalik tadi tu. Setahun sebelum berlakunya hijrah ke Madinah, ketika itu pemimpin-pemimpin Quraisy telah pun membuat pakatan jahat untuk menghalau Rasulullah SAW dan pengikut-pengikutnya dari Mekah atau membunuh mereka. Inilah yang dikatakan istifzaz. Dalam perjalanan pada waktu malam untuk Mi'raj, itu Jibril alaihissalam telah menunjukkan juga kepada Rasulullah Madinah Al-Munawwarah, yang mana isyarat kepada hijrah ke sana terdapat di dalam ayat ke-80 surah ini. Mengikut pendapat yang sahih, peristiwa Mi'raj telah berlaku pada bulan Rajab tahun ke-12 kenabian. Kelebihan surah Bani Israel. Bani Israel ini penting dalam sejarah, sebab tu ada surah. Sama ada kita nak dapat contoh yang baik, contoh yang buruk, ia adalah contoh. Jangan kita ingat bahawa para nabi dan perjuangan ini hanya ada di sekitar tanah Arab itu saja. Di lain tidak ada perjuangan. Jangan ingat begitu. Al-Quran cara dia dalam menyampaikan seruan dia, dia sebut apa yang orang biasa dengar. Dia tak sebut yang jauh-jauh sangat. Yang dekat, yang semua orang tahu. Kira-kiranya ada pengalaman orang-orang yang pergi ke situ. Itu caranya. Seperti dia sebut buah-buahan. Dia sebut dalam Quran buah-buah yang diketahui oleh orang Arab. Dia tak sebut rambutan, buah durian. Padahal sama mana orang yang kaya dengan sebut buah durian tu. Dia tak kira. Dia kira yang dekat. Sebab kalau sebut yang jauh, nanti dia akan sibuk di situ. Orang akan soal banyak perkara, buang masa. Manusia sepatutnya faham sendirilah. Yang lain-lain pun sama. Ada perjuangan di mana-mana pun. Dan rasul-rasul, nabi-nabi ni, sebelum nabi kita sudah ada di mana-mana. Sudah ada. Tapi itu tidak disebut. Cuma difahami daripada ayat Quran bahawa mereka ada di mana-mana. Sebelum Nabi lah, selepas Nabi kita tak ada dah Nabi atau Rasul. Dan kalau kita tengok agama-agama lain ni, Hindu ke, Buddha ke, ataupun lain-lain, dia sebelum Nabi kita semuanya. Sebelum Nabi kita. Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu ala firashin hatta yaqra Bani Israel waz-Zumar. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di atas tilamnya sebelum membaca surah Bani Israel dan surah Az-Zumar. Hadis riwayat Sunan Tirmizi. Itu kelebihan surah Bani Israel. Berkaitan surah Bani Israel dengan surah sebelum dan selepasnya.
Satu, di dalam surah An-Nahl sudah pun diramalkan akan berlaku hijrah ke Madinah. Dan disebut juga kelebihannya. Ini ayat 41 dan 110. Di dalam surah Bani Israel pula siap diajarkan doa untuk berhijrah dengan jelas. Dan ini menunjukkan sudah terlalu hampir hijrah itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12, 13. Mungkin sebahagiannya termasuk doa tu tahun 13 tu diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita nak tengok dari segi sejarah penurunan ayat-ayat. Yang kedua, di dalam surah Bani Israel ini diberikan berita gembira akan tertegaknya sebuah negara Islam setelah berhijrah ke Madinah. Prinsip-prinsip asas negara Islam juga dikemukakan. 10 perintah yang diberikan kepada Bani Israel di dalam Taurat juga diberikan untuk umat terakhir sebagai persiapan mereka membina sebuah masyarakat Islam dan juga sebuah negara Islam. Yang ketiga, di dalam surah Al-Kahfi dinyatakan bahawa salah satu tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk mengingatkan ahli kitab tentang kesalahan mereka yang mengatakan Allah mempunyai anak. Di dalam surah Bani Israel dibentangkan ringkasan sejarah jatuh bangun Bani Israel. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Satu, di dalam surah Bani Israel, selain dinyatakan keistimewaan dan keutamaan Al-Quran, dinyatakan juga sikap orang-orang musyrikin terhadapnya. Satu, Al-Quran menunjukkan jalan yang lurus. Dua, B, untuk mengingatkan dan menasihati manusia. Al-Quran menggunakan kaedah tasrif. Tasrif. Ini tasrif istilah Quran ini. Bukan tasrif yang kita mengaji saraf tu. Bukan. Itu tasrif lain. Itu tasriful af'al. Ini tasrif. Walaupun begitu, orang-orang kafir semakin liar daripada Al-Quran. Ini orang yang malang, orang yang celaka, macam itulah. C, menggunakan kaedah tasrif. Al-Quran telah mengemukakan banyak sekali hakikat dengan penuh kebijaksanaan untuk menyempurnakan hujah terhadap manusia. Maksud tasrif ialah menggunakan pelbagai gaya bahasa dan ragam bahasa dalam mengemukakan sesuatu perkara. Walaupun begitu, kebanyakan manusia tetap dengan pendirian mereka menolaknya. Ada juga manusia yang malang, walaupun begitu dipahamkan, cuba diingatkan dengan macam-macam cara benda yang sama tu, katakanlah tentang hari akhirat. Macam-macam cara dia pun. Tapi, yang tak mahu terima tu tetap tak terima juga. Di Al-Quran ibarat serampang dua mata. Sebagaimana ia menjadi penawar dan rahmat kepada orang-orang mukmin, ia juga menjadi sebab kepada orang-orang zalim bertambah rugi. Al-Quran dapat menjadi pembimbing kepada orang-orang yang percaya akan adanya hari akhirat. Kepada orang-orang yang mengingkari hari akhirat, ia menjadi dinding yang menghalang mereka daripada mendapat petunjuk. Begitulah benda ni kadang-kadang penawar kepada satu golongan, racun kepada golongan yang lain. Kalau tak kena cara lah. Para malaikat hadir untuk menyaksikan bacaan Al-Quran dalam sembahyang subuh. G, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah secara beransur-ansur dari Lauh Mahfuz selama 23 tahun. Ia diturunkan dengan penuh penghormatan dan penjagaan yang rapi. Ini makna cerita tentang Quran lah. Quran yang nak mengambil alih kitab Taurat ni. Quran ni macam mana sifatnya? Bukan macam Taurat yang telah ditahrif dan dipesongkan itu. Penurunan secara beransur-ansur itu dapat dimanfaat oleh para sahabat yang menerima Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Apabila Al-Quran menyebutkan Tuhan yang esa, orang-orang musyrikin terus berpaling belakang, melarikan diri. Itulah caranya mereka. Sebab itulah mereka tak dapat hidayah, tak mau dengar. Dulu lagi dah lari. Orang-orang musyrikin Mekah memperolok-olokkan peristiwa Mi'raj yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mentertawakan kenyataan Al-Quran bahawa di dalam neraka ada juga pokok zakum. Ada pokok pula, dia kata api, penuh dengan api. Macam mana nak boleh hidup pokok? Dia buat menyanyi kepada Quran. Apa nak kata ini kalam Tuhan apa? Macam ni. Mana ada macam ni? Dia kata pokok zakum. Padahal dalam tafsir bincang panjang. Macam mana boleh ada di dalam api itu pokok? Allah telah mengancam orang-orang kafir Quraisy bahawa mereka akan hilang kelayakan menjaga Kaabah
Dan mereka juga akan dimasukkan ke dalam neraka kerana sikap buruk mereka itu. Tetapi kedegilan dan sikap keras kepala mereka terus juga menjadi-jadi. Inilah wasyajaratal mal'unata fil Quran. Pokok yang terkutuk, yang dilaknat di dalam Al-Quran. Pokok yang dilaknat itu zakum itulah. Al-Quran mencabar jika sekalian manusia dan sekalian jin saling bekerja sama untuk menulis kalam Allah seperti Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan mampu melakukannya kerana kalam Khaliq sama sekali tidak akan sama dengan kalam makhluk. Inilah kalau la in ijtama'atil ins wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Yang kedua, satu lafaz khusus. Ini penting. Ini kata kunci yang antara yang utama lah di dalam surah ini. Antara yang terpenting. Sebab ia tidak ada di dalam surah lain. Bersama-sama Quran itu, banyak tu ayat tu, tak ada perkataan. Ada dalam surah ini. Kenapa begitu? Dan apa akibatnya perbuatan ini? Apa akibatnya? Iaitu lafaz istifzaz. Kita faham lah. Guna perkataan itu tidak semesti perkataan ini. Pada orang yang belajar dia faham lah. Perkataan itu tidak semesti betul-betul perkataan itu. Pecahan-pecahan dia lah. Maksudnya pecahan-pecahan dia. Misalnya membunuh. Itu perkataan asalnya. Bunuh. Membunuh. Dibunuh. Yang membunuh. Tempat membunuh. Yang ada kaitan dengan dia. Itu maksudnya. Perkataan istifzaz ini hanya terdapat di dalam surah ini sahaja. Ia pada asalnya berarti mencabut sesuatu dengan akar umbinya sekali. Mana menghapuskan terus sesuatu. Menghapuskan terus sesuatu. Orang kata sapu licin lah. Sapu licin. Itu istifzaz. Allah telah mencabar iblis untuk mencuba nasibnya. Menyeru manusia supaya tidak taat kepada Allah. Dengan menggunakan segala daya upayanya. Termasuk menggunakan pasukan berkuda dan pejalan kakinya. Ia juga dicabar supaya berkongsi dengan manusia dalam harta benda dan anak pinak. Mereka juga dicabar supaya berusaha memerangkap manusia dengan tipu daya dan janji-janji palsunya. Tetapi Allah telah pun mengatakan iblis tidak akan mampu memperdaya hamba-hambanya yang sejati. Dalam ayat lain lah, di tempat lain. Ini istafziz dia guna. Wastafziz. Setakat mana yang kamu mampu pelicinkan, kamu pelicin. Cuba kamu buat. Ada dia nak. Ada dia nak. Tak apalah aku. Kalau masuk neraka apa. Kekal dalam neraka apa. Tapi aku nak. Ni. Menyesatkan semua anak Adam. Tuhan cabar dia. Kalau kamu boleh buat, cuba. Cuba apa? Istifzaz. Semua. Kamu tipu semua. Kamu perkena semua. Kamu hasut semua. Kamu guna segala bala tentera kamu dalam bentuk macam mana pun. Nah, cuba tengok. Kamu berjaya ke tidak? Maknanya Allah SWT dalam ayat lain kata tak akan berjaya. Berjaya ni orang yang ikut dia. Orang yang tak ikut dia, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang sebenar, kamu tidak akan dapat mempengaruhi mereka. Mereka akan berjaya. Sebab itu Nabi ajar kita kan. Sehingga bila nak setubuh, baca apa? Ni. Bila baca dia tak boleh mari. Kalau tak baca, tak ingat kepada Allah, dia berkongsi. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Berkongsilah dengan mereka pada harta benda dan anak pinak. Kongsi macam mana? Betul. Nabi SAW mengajar kepada kita rahsia. Bila kita nak makan, dia berkongsi juga dengan kita. Kita nak buat apa-apa dia berkongsi. Ni, kalau kamu boleh buat. Tapi kamu tidak akan dapat menguasai, mempengaruhi hamba-hamba sebenarnya. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Syaitan hanya menipu saja. Dia boleh menipu orang-orang yang lemah saja. Fir'aun adalah seorang diktator dan pemerintah yang zalim. Dia mahu membantu Bani Israel. Mana menghapuskan etnik Bani Israel itu. Hapus terus, licin. Itu kehendak dia.
dari bumi Mesir. Apa yang terjadi akhirnya ialah dia dengan bala tenteranya yang tenggelam dalam laut. Fa'arada an yastafizzahum minal ard. Yastafizzahum. Ini istifzaz ini. Ini istifzaz. Makna perbuatan istifzaz ini sangat keji. Ini perbuatan syaitan, iblis yang telah kata di hadapan Allah. Sehingga Allah cabar balik dia. Gitu cerita. Yang jenis nak menyesatkan semua orang ni kerja jahat. Iblis ni boleh buat kerja macam tu. Nak menghapuskan etnik manusia, ini manusia jahat. Apalagi kalau dia berkuasa. Dan itulah Fir'aun. Itulah Fir'aun. Maknanya kalau pemerintah macam itu, kita boleh tengok sekarang ni. Boleh tengok. Rohingya. Apa? Popos Hami tu. Popos Hami. Kerajaan yang naik dengan sokongan Sami. Buat kerja tu. Cuba kita boleh tengok. Itu penghapusan etnik itu. Inilah contoh jahat. Islam menentang semua ini. Tak boleh buat benda ni. Fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Kami tenggelamkan dia, lemaskan dia dan orang-orang yang bersamanya. Dia nak hapuskan orang, dia yang terhapus. Orang-orang kafir Quraisy juga telah bertindak seperti Fir'aun untuk membantu Rasulullah dan pengikut-pengikutnya dari bumi Mekah. Lalu mereka diperingatkan bahawa jika itulah maksud mereka, maka mereka juga tidak akan dapat bertahan lama. Amaran daripada Allah. Kalau sampai begitu sekali kamu ni lupa dah anak-beranak, lupa dah ini anak saudara, kamu pun tak boleh hidup lama. Terbukti akhir sekali kafir Quraisy terpaksa minta maaf dengan Rasulullah, menyesal semua. Sebahagiannya dikejar. Nabi kata kalau dia selimut dengan selimut Kaabah pun kamu bunuh dia. Iaitu seperti Ibnu Khattal. Itu antara yang dibunuh ialah Ibnu Khattal. Itu pun kerana dia ada bunuh orang lain. Sebab itu disuruh bunuh. Kalau tidak, Nabi maafkan. Nabi maafkan semua. Ini pun jahat juga. Kerana berbeza fahaman. Bukan bangsa. Fahaman. Anak beranak. Dia sanggup halal. Dia sanggup nak bunuh semua sekali. Sampai begitu sekali kafir Quraisy. Betul-betul dia mengikut jejak langkah Fir'aun. Sebab itulah Allah merampas kuasa daripada mereka. Mereka tidak lagi berkuasa di Mekah. Sampai ke hari ini, 1400 tahun lebih, tak ada orang syirik. Musyrikin tak ada kuasa, hilang, lenyap. Padahal dulu begitu sombong dia di sana. 3. Kesalahan-kesalahan dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh Bani Israel dan seruan Islam untuk mereka. Untuk memimpin Bani Israel, Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Antara kandungan Taurat ialah mereka dilarang daripada mengambil selain Allah sebagai pelindung. Inilah ayat ni, beberapa ayat ni cuba kita tengok. Dan dikatakan kepada Bani Israel bahawa mereka akan melakukan kerosakan di bumi dan menampakkan kebesaran serta kesombongan mereka sebanyak 2 kali. Wa qadayna ila Bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wala ta'lunna 'uluwan kabira. Kami sudah tetapkan kepada Bani Israel, kami telah putuskan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat bahawa mereka akan melakukan kerosakan di muka bumi 2 kali. Lepas itu tak ada. Allah SWT tak bagi peluang kepada mereka. Zaman kita ni agaknya zaman yang kedua. Dan kamu betul-betul sombong dengan kuasa kamu, mengatasi, melebihi orang-orang lain dalam 2 masa itu. Bani Israel benar-benar tahu bahawa Fir'aun telah menuduh Musa sebagai orang yang terkena sihir. Padahal Musa telah mengemukakan 9 mukjizat kepadanya. Tuduhan yang sama kemudiannya dilemparkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Mereka juga mengatakan Rasulullah seorang yang terkena sihir. Dikatakan juga kepada Bani Israel apabila tiba masa janji hari akhirat, Allah akan mengumpulkan semua mereka. 4. Di dalam surah Bani Israel dinyatakan kehairanan orang-orang musyrikin tentang kemungkinan adanya hari akhirat dan adanya hari pembalasan. Orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat menyatakan kehairanan bahawa adakah setelah kita menjadi tulang yang reput dan sudah hancur
kita akan dikembalikan pula. Ayat 49. B. Orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menyongsang, kepala ke bawah, kaki ke atas. Itu yang disebutkan di sini. 5. Di dalam surah Bani Israel juga digunakan perkataan wakil sebagai sifat Tuhan. Al-Wakil beberapa kali digunakan di sini. Ini menunjukkan ia juga merupakan kata kunci surah ini. Beberapa kali perkataan wakil digunakan sebagai sifat Tuhan di dalam surah ini. Ia berarti pelindung, pembela, dan yang dipercayai penuh dan diserahkan segala urusan kepadanya. Itulah Al-Wakil. Allah SWT jua yang mempunyai qudrat dan iradat yang sempurna. Kuasa dan kehendak seperti itu tidak ada pada mana-mana makhluk. Kerana itu, dia sahaja yang sepatutnya dipercayai. Rahmat dan azab berada di tangannya. Dialah yang dapat menyelamatkan manusia ketika bencana yang tidak terduga menimpa. Allah SWT telah mengatakan dengan jelas kepada iblis bahawa kamu tidak akan dapat mempengaruhi hamba-hambaku yang istimewa. Kuasa Allah meliputi segala sesuatu. Dialah yang layak dijadikan sebagai wakil. Perlindungan dan penjagaannya sahaja sudah mencukupi. Ayat 65. Wa kafa billahi wakila. B. Di dalam Taurat telah pun dinyatakan kepada Bani Israel bahawa mereka tidak harus menjadikan orang lain selain Allah sebagai wakil. C. Allah SWT mengancam manusia bahawa dalam keadaan mereka ditimpa azab yang tidak diduga, mereka tidak akan menemui satu pun wakil selainnya. Jadi semua ni dalam surah ni paling banyak. Menunjukkan wakil itu adalah satu sifat yang sangat istimewa. Kita kena percaya Allah lah yang sempurna dalam sifat itu. Tidak ada lain, orang lain yang berkongsi dengannya.